Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kuliah kita pada malam ini kita membaca kitab Menyelami Rahsia Al-Fatihah, tadabbur dan tafsir dan tadabbur surah Al-Fatihah. Tajuk kita pada malam ini muka surat 6, iaitu memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ataupun disebut dengan al-isti'adzah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka apabila engkau ingin membaca Al-Quran, hendaklah engkau terlebih dahulu memohon perlindungan dengan Allah dari hasutan syaitan yang direjam. Yang direjam iaitu yang dilaknat oleh Allah, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Isti'azah bermaksud memohon perlindungan. Itu mana isti'azah. Alif sin dalam bahasa Arab, alif sin itu at-talab, menuntut. Macam istaghfara, ghafara, Allah mengampunkan. Bila sebut alif sin, alif sinta, istaghfara makna memohon ampun. Jadi sama juga bila kita kata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku mohon perlindungan Allah, ataupun ista'aza, fasta'iz, ista'iz, mohonlah perlindungan daripada Allah. Perlindungan di sini merujuk kepada perlindungan Allah dari gangguan syaitan. Sebelum baca Al-Quran, kita diperintahkan Allah agar memohon perlindungannya dari syaitan, sebagaimana firman Allah tadi. Tujuan atau hikmah membaca isti'azah sebelum baca Al-Quran ialah supaya syaitan tidak mengganggu kita, sehingga dia dapat melalaikan hati kita dari mentadabbur Quran dan mengambil pengajaran dari ayat-ayat yang kita baca. Jadi tuan-tuan sekalian, syaitan ini dia tidak pernah putus asa untuk menyesatkan kita sejak daripada Nabi Adam AS lagi, dan ternyata dia berjaya. Di awal kisah Nabi Adam lagi pun Allah Ta'ala dah sebut, dah tunjuk pada kita bahasanya syaitan ni dia mempunyai suatu kemampuan yang sangat kuat. Kalau Nabi Adam AS pernah tewas, kita ni tak boleh mendabik dada lah bahasanya kita tak akan tewas. Cuma di sana Allah Ta'ala meletakkan bahawa Adam AS ini, Allah menceritakan Adam AS ini dia tewas tapi dia kembali kepada Allah. Itu satu. Yang keduanya, kita akan berjumpa selepas ini, dia hanya boleh menyesatkan kita kalau kita jauh daripada Allah. Kalau kita sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tewas sekalipun hanya waktu tertentu, yang kita tidak akan tewas sehingga kita jadi sebagaimana iblis pada hari ini. Yang sejak dia mula dia melakukan kesilapan, kesalahan, sampai ke hari ini dia tidak bertaubat kepada Allah. Berbeza dengan Adam alaihissalam. Syaitan seboleh-bolehnya ingin menghalang kita dari membaca Al-Quran. Namun jika tidak berjaya, dia akan berusaha pula untuk melalaikan kita sehingga membaca Al-Quran, sehingga ketika kita membaca Al-Quran hinggalah mulut. Namun jika tidak berjaya, ia akan berusaha pula untuk melalaikan kita ketika membaca Al-Quran. Mana tadi dia pujuk kita tak payah baca Al-Quran, kita pun kata tak boleh. Kalau tak baca Quran nak jadi apa? Kalau orang dulu kita jadi khabar.
Bila pergi hantar mengaji, tak mau mengaji, dia kata, kamu ni, hang ni nak jadi kebau. Kita pun tak boleh. Tak apa, dia kata, bacalah. Tapi baca saja, tak payahlah parti-parti apa makna itu. Tak payahlah beramal. Hinggalah mulut kita sahaja melafazkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi hati kita lalai dari merenung dan mengambil pengajaran daripada Allah. Karena itu kita minta bantuan Allah untuk mengusir syaitan. Mengusir syaitan sebelum baca Quran dan ketika membaca Al-Quran dan selepas daripada kita baca Quran. Sebenarnya tidak hanya ketika hendak membaca Al-Quran, malah dalam setiap ketika Al-Quran menyuruh kita agar sentiasa bersama Allah, agar syaitan tidak berupaya mengganggu dan menggoda kita. Karena itu setelah merintahkan supaya kita mohon perlindungannya dari syaitan dalam ayat di atas, ini ayat tadi 98 surah An-Nahl, Allah menjelaskan dalam dua ayat berikutnya bahawa manusia ini terbagi kepada dua. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, Al-Quran ini walaupun dia boleh difahami satu ayat, tapi seeloknya dipahami juga ayat sebelum atau ayat selepas. Dia ada kaitan. Ada selalu orang Melayu ni dia biasa begitu satu ayat. Macam dia bacalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang Melayu semua ingat tu. Sesungguhnya salat menegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Tapi dia terlupa baca selepas itu. Wala dzikrullahi akbar. Mengingati Allah Ta'ala itu lagi besar faedahnya. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, sayanglah kita tahu bahawasanya salat ini boleh menghalang kita daripada keji dan mungkar, tapi kelazatan mengingati Allah itu kita tak dapat. Padahal tujuan salat itu adalah la zikrullah. Benar-benar la zikrullahi akbar. Kamu salat untuk mengingati Allah itu lagi besar. Itu yang paling besar yang kamu kena fokuskan. Dan selepas itu yang lain daripada yang bawah daripada itu, mencegah mungkar dan kesihatan dan sebagainya lagi itu, dia automatik dia akan dapat. Jadi begitulah juga Allah Ta'ala suruh bila nak baca Quran, minta lindung dengan Allah daripada syaitan. Kemudian Allah susulkan dalam ayat selepas itu menceritakan bahawa manusia ni ada dua bahagian. Ada dua jenis manusia ataupun dua golongan. Yang pertama, golongan yang tidak mampu dikuasai oleh syaitan, iaitu orang-orang beriman, di mana Allah Ta'ala menyebutkan innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, tidak memiliki kekuasaan atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Makna berserah kepada Allah, dia tak boleh kuasai. Jangan bimbanglah tuan-tuan sekalian. Walaupun syaitan ini dia nampak kita tak nampak dia. Ni duduk dengan kita pun duduk ada. Duduk dengan kita pun duduk ada. Dia nampak kita tak nampak dia. Dia boleh masuk dalam kita tak boleh masuk dalam dia. Dia boleh masuk dalam kita sampai ke hati kita. Dia boleh masuk. Tapi dia hanya boleh menggoda orang yang lalai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua ialah yang berjaya dikuasai oleh syaitan, yang disebut oleh Allah dalam ayat 100. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaannya yakni syaitan. Sultanuhu. Sultan dalam bahasa Arab ini dia boleh terjemah dua. Satu, kuasa, kemampuan. Dan syaitan dia hanya boleh berkuasa, boleh menguasai atas sesungguhnya kekuasaannya yakni syaitan ataupun kemampuan syaitan hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya menjadi pemimpin, dan orang-orang yang enggan, dan orang-orang yang dengan hasutannya mereka mensyirikkan Allah. Jadi selagi mana manusia itu mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah dan menjadikan Allah sebagai pemimpin, syaitan tak akan boleh untuk menyesatkan dia. Ini Allah Ta'ala sendiri sebut begitu. Dalam surah Al-A'raf ayat 200 hingga 21 Allah berfirman, wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah
innahu sami'un alim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitan tadhakkaru fa idzahum mubsirun. Dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka mintalah perlindungan dengan Allah. Jangan lawan sendiri. Kamu tak akan berjaya. Tak akan ada orang berjaya untuk lawan syaitan dengan sendiri. Allah Ta'ala suruh kita minta lindung dengan Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sesungguhnya orang-orang bertakwa apabila mereka ditimpa oleh sesuatu dihasutan syaitan, mereka ingat kepada ajaran Allah, maka dengan itu mereka nampak jalan yang benar. Kita tengok tuan-tuan sekalian. Syaitan ni dia hasutlah kita macam mana sekalipun, dia berhujahlah dengan kita macam mana sekalipun, bila kita kembali kepada Allah, kita akan nampak semula jalan yang benar. Dan kita tahu bahasanya syaitan ni bohong, palsu. Sedangkan saudara atau pengikut syaitan dibantu oleh syaitan itu dalam melakukan kesatan, kemudian mereka tidak berhenti-henti melakukan perbuatan sesat lagi menyesatkan itu, mana syaitan akan promosi, buat lagi, sampai satu ketika dah tak tahu nak berhenti, tak boleh berhenti dah. Tapi walaupun macam Nabi Adam AS, walaupun dia dah tersilap makan pohon dilarang oleh Allah, dia minta daripada Allah, ya Allah, macam mana ya Allah, dan macam mana nak selesaikan. Lalu Allah Ta'ala mengajar Nabi Adam AS kalimatin fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin. Adam talaqi dia panggil. Itu istilah talaqi. Mana talaqi, mana belajar daripada Allah. Kalimatin, kalimat-kalimat macam mana nak taubat, nak kembali kepada Allah, iaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat ini menjelaskan bahawa manusia selama mengingati Allah dan perintahnya, mereka akan tetap dalam keadaan basirah, dalam kesedaran. Ini basirah. Kita ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala bagi dua dekat kita, tapi kebanyakan kita ni guna satu saja, iaitu basar. Basar ini penglihatan mata luaran, basirah penglihatan mata hati. Di sini Allah Ta'ala sebut basirah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut fa idzahum mubsirun, lalu mereka kembali melihat dengan mata hati mereka jalan yang benar. Dan betapa palsunya syaitan dan juga pengikut-pengikut syaitan. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, cahaya matahari diperlukan oleh mata kita, tapi cahaya Allah daripada wahyu yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW diperlukan oleh hati manusia. Oleh hati manusia. Bila manusia kembali kepada Allah, hati dia akan dapat melihat jalan yang benar. Dan ada orang tuan-tuan sekalian, kebanyakan orang termasuk kita, alhamdulillah, dua-dua sekali berfungsi, mata, hati pun ada. Tapi ada orang yang mata buta, tapi hatinya terang, dan dia menghafal Quran. Dia buta tapi boleh hafal Quran. Kita celik surah Fatihah saja. Kuliah bolehlah tuan-tuan, tak apalah. Semuanya ada juga Fatihah, ada juga kuliah al-kafirun. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, yang paling hebat kurniaan Allah kepada manusia ini bukan mata luaran, tapi mata hati yang disebut dengan basirah. Hukum membaca isti'azah. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bacalah buku huraian dah ada, tak payah nak hurai banyak-banyak lah. Jadi cepatlah habis sikit buku ni. Cuma tuan-tuan lah kot, kena parti lah. Kalau galik saja tak tahu duduk tak mana lah. Ustaz dah baca tu, kalau tuan-tuan galik saja, lagi tuan-tuan panggung, tuan-tuan tengok balik, tak tahu duduk tak mana lah. Jadi tuan-tuan kena ikut lah. Mengenai hukum membaca isti'azah ini dari segi fiqh. Dari segi fiqhnya, menurut jumhur ulama, membaca isti'azah, hukum baca isti'azah setiap kali hendak membaca Al-Quran adalah sunat sahaja, tidaklah wajib, tidaklah berdosa, sunat. Ada di kalangan ulama, iaitu Imam Atta, berpandangan dia adalah wajib.
sama ada dalam solat atau di luar solat. Ini pandangan Imam Atha, agak bercanggah dengan jumhur ulama. Menurut Imam Ibn Sirin, wajib membacanya sekali seumur hidup. Imam Ibn Sirin. Jumhur ulama termasuk imam-imam mazhab 4, kalau seseorang itu dia baca Quran, dia tak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, apa hukum dia? Tidaklah berdosa, cuma dia tak dapat pahala sunat. Sunat membaca isti'azah, kecuali Imam Atha dia kata berdosa lah kalau wajib. Mana wajib ni kalau buat dapat pahala, kalau tinggal berdosa. Dalam solat, isti'azah itu hendaklah dibaca selepas doa iftitah. Sebaik baca doa iftitah dan sebelum membaca bismillah. Dan bacaannya adalah sir, yakni tidak dikuatkan suara. Sama ada dalam solat siriyah atau jahriyah. Solat siriyah zuhur, asar. Jahriyah maghrib, isyak, subuh. Jadi sebab itu iftitah perlahan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim pun perlahan kita mula menguatkan suara, iaitu apabila baca bismillahirrahmanirrahim. Imam bersama ataupun kita yang baca yang qiyamul lail dan sebagainya, yang kita baca agak kuat sikit, ataupun kita sembahyang seorang di rumah pun disunatkan juga kuat. Sembahyang isyak, maghrib, isyak, subuh, walaupun seorang-seorang sunat juga kita baca kuat dan menguatkan suara tu. Jadi tapi isti'azah bila-bila masa pun, sama ada orang itu jadi imam ke, sembahyang bersendirian ke, baca perlahan. Menurut mazhab Hanafi, isti'azah hanya sunat dibaca pada rakaat pertama sahaja. Kerana Imam Abu Hanifah dia kata bacaan seluruh sembahyang itu, kita kata subuh ada dua, bacaan keseluruhan, bacaan dalam dua rakaat itu, kata Imam Abu Hanifah, kalau sembahyang yang 4 pula, keseluruhan bacaan dalam 4 rakaat itu dikira sekali. Jadi sebab itu madai dengan sekali baca saja, iaitulah pada rakaat yang pertama a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian rakaat yang kedua, ketiga, keempat terus saja baca Fatihah. Tak perlu lagi nak ulang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Adapun mazhab yang lain selain daripada Abu Hanifah, termasuk mazhab kita Imam Syafi'i, disunatkan pada setiap rakaat. Kerana setiap rakaat itu bacaan berbeza. Dan setiap rakaat itu adalah bacaan Quran yang berbeza. Jadi apabila tuan-tuan bangkit rakaat yang kedua, sebelum baca Fatihah, sunat baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baru baca Fatihah diikuti dengan kemudian nak baca surah lepas Fatihah tu tak perlu lagi baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerana dalam rakaat yang sama itu dikira sekali, dikira satu kumpulan bacaan. Kemudian bagaimana kita nak lafazkan isti'azah ini? Di antara lafaznya ialah lafaz yang masyhur, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafaz isti'azah ini diambil mengikut bahasa dalam Al-Quran tadi. Fa idza qara'tal Quran, apabila kamu hendak membaca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Allah Ta'ala sendiri mengajar kita, fasta'id billahi minasyaitonirrajim. Maka kita pun melafazkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lafaz inilah yang digunakan oleh kebanyakan ulama kerana ia mirip kepada lafaz Al-Quran. Kebanyakan ulama bila dia mengajar kita macam mana nak isti'azah, inilah lafaz yang dia ajar kepada kita. Selain ayat tadi, dalam surah Ali Imran ada diceritakan isti'azah yang diucapkan oleh ibu Nabi Isa, iaitu Sayyidatina Maryam. Dia kena tambah sikit lah. Oleh ibu Nabi Isa AS, iaitu Sayyidatina Maryam. Bukan, silap. Betul dah, tuan-tuan sekalian. Ibu Sayyidatina Maryam, ya. Isteri kepada Imran. Imran ni bapa kepada Sayyidatina Maryam. Jadi ibu kepada Sayyidatina Maryam. Dia yang mengucapkan lafaz isti'azah ini. Wa inni samaituha Maryama wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan sungguhnya aku telah menamakan dia Maryam, dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya
dengan peliharaanmu ya Allah dari golongan syaitan yang direjam. Ya, Allahumma inni u'iduha, Allahumma inni. Kalau tuan-tuan nak berdoa, nak isti'azah dengan ini, kok jumpa anak-anak. Sebab itu dalam tafsir para ulama menyatakan bahawa manusia dipanggil zuriat yang dipelihara oleh Allah sepenuhnya daripada godaan syaitan ni ialah Nabi Isa AS. Ya, kerana berkat doa dipanggil nenek lah, nenek Nabi Isa AS, ibu kepada Sayyidatina Maryam. Jadi kalau tuan-tuan nak doa, tuan-tuan tak sikit Allahumma inni u'iduhu bika. Kalau anak perempuan, wa'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya, aku mohon perlindungan denganmu ya Allah untuk anak ini, untuk budak ini, dan juga zuriat-zuriat keturunannya. Bukan untuk dia saja kita minta. Bila kita baca doa ini untuk anak kita ataupun cucu kita ataupun siapa-siapa yang kita ziarahi dia, kita minta perlindungan Allah untuk dia dan juga zuriat-zuriat selepas dia sampai bila-bila. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kalau ada tuan-tuan sekalian memang jemput anak untuk tahnik budak-budak, ini di antara amalan yang selalu anda baca, di antara inilah, selain daripada yang pernah anda sebut pada tuan-tuan sekalian sebelum ni, terutama sekali yang mengaji pagi, amalan-amalan ni bukan adalah hadis. Jangan tuan-tuan duk tambah-tambah pula. Ini amalan alim ulama. Kena kut bagi elok lah. Kalau adalah hadis tu, kita bagi tak ada hadis. Guru anak tuan-tuan sekalian, Syekh Muhammad Abdul Sulaiman Al-Ahdal, dia pun tengah sakit sekarang ni. Dia asal Yaman, dia sakit di Madinah. Anak dia hantar, baru ni sakit. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, anak pun tengah sedang usahakan satu buku khas untuk dia ni. Nanti tuan-tuan berkat belilah, sebab memang nak tolong dia. Buku tu nanti yang terbit nanti, himpunan sanad-sanad yang dia bagi tuan-tuan, termasuk amalan-amalan yang disebut ni, dia panggil sanad-sanad hadis, sanad-sanad hadis, sanad-sanad, dia panggil kitab dan sebagainya. Satu, bila ini untuk anak-anak, tuan-tuan, untuk anak-anak, tuan-tuan ziarah ke, tahnik ke, dan sebagainya. Yang pertama sekali, tuan-tuan baca nama Allah ya baru 7 kali. Ya baru, ya baru ni salah satu nama Allah. Wahai Tuhan yang maha melimpahkan kebaikan. Jadi kita nak Allah Ta'ala limpahkan kebaikan kepada anak itulah 7 kali. Ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru, ya baru. Kemudian ya syahid 7 kali juga. Syahid makna wahai Tuhan yang menyaksikan, ya, yang menyaksikan hamba-hambanya. Jadi kita minta supaya Allah Ta'ala ni sentiasa memberi perhatian kepada anak itu 7 kali juga. Ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid, ya syahid 7 kali. Kemudian baca inna anzalnahu, surah inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau boleh 7 kali juga. Tapi takut budak tu pula lah tak nak tunggu. Baca sekali saja. Itu 3 amalan. Kata dia ini amalan warisan daripada alim ulama sejak zaman berzaman. Kemudian tuan-tuan tambah lagi dengan isti'azah ini, Allahumma inni u'iduhu bika wa dzurriyyatahu minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku mohon perlindungan untuknya, ini untuk dipanggil anak ini beserta anak-anak keturunannya nanti dengan peliharaanmu dari godaan syaitan yang direjam. Lafaz tersebut juga yang diajar oleh Nabi SAW untuk diucapkan oleh orang yang sedang marah untuk meredakan kemarahannya. Sebagaimana sahih Al-Bukhari. Selain di lafaz di atas, lafaz-lafaz isti'azah yang lain yang diajar oleh Nabi, yaitu a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Lafaz ini diambil dari hadis dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu yang menceritakan Nabi SAW bersabda, sesiapa membaca lafaz isti'azah di atas di waktu pagi, ini waktu pagi bagi tuan-tuan yang biasa dengan maksurat,
Biasa tentang baca maksurat. Imam Hasan Banna itu dia mula dengan ini. Ya. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Makalah hadis kata Nabi SAW, sesiapa membaca lafaz isti'azah di atas di waktu pagi, kemudian membaca 3 ayat akhir surah Al-Hasy, 3 ayat akhir surah Al-Hasy, Allah akan mewakilkan untuknya 70,000 malaikat yang akan berselawat ke atasnya hingga petang. Selawat malaikat untuk kita ni apa dia, tuan-tuan sekalian? Apa makna dia? Iaitu Allah akan mendoakan rahmat dan keampunan untuk kita. Itu makna selawat malaikat untuk kita. Allah akan wakilkan untuknya 70,000 malaikat ni akan berselawat ke atasnya hingga petang. Jika dia mati pada hari itu, matinya adalah syahid. Jika ia membacanya pada waktu petang, dia akan mendapat kelebihan seperti itu juga. Sehingga pagi besoklah. Musnad Ahmad. Hadis ini adalah Musnad Imam Ahmad dalam Jami' At-Tirmizi. Imam Tirmizi cuma kata pentahqiq isnad hadis ini adalah dhaif. Dan tuan-tuan pasal Imam Ahmad, muhaddisin Imam Tirmizi walaupun dhaif, tapi kalau dia masuk dalam musnad itu, maknanya hadis itu adalah hadis yang boleh diamalkan. Kerana mereka muhaddisin, kalau maudhu' mereka tak akan masukkan. Kalau palsu mereka tidak akan masukkan. Jadi bila mereka masukkan juga, dalam keadaan mereka itu ahli hadis, mereka tahu, mereka pakar, maknanya mahir dalam bidang hadis. Bila mereka masukkan, menunjukkan bahawasanya walaupun isnadnya dhaif, tapi hadis itu adalah hadis yang boleh diamalkan, insya-Allah. Kemudian lafaz yang lain, dia yang paling panjang. Lafaz isti'azah yang paling panjang, yang mungkin tuan-tuan boleh amalkan juga, insya-Allah. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aku berlindung, aku mohon perlindungan Allah, Tuhan yang Maha mendengar lagi mengetahui, dari kejahatan syaitan yang direjam, dari kegilaannya, itu hamzihi, dari kebongkakannya, nafthihi, dan juga dari syairnya. Dari syair, keindahan bahasanya. Syaitan ni dia pandai, tuan-tuan sekalian. Dia akan gunakan bahasa untuk hati kita tu, bahasa yang kita mudah terpengaruh. Tak apa, umur kamu muda lagi nak pelut buat apa, contoh begitu. Kemudian orang tua pula dia kata tak apa, dia kata dulu tok orang kamu 90 baru mati, kamu baru 60. Dia pandai, dia buat begitu. Tak apa, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun. Tak apa, sekali ni je, lepas ni jangan buat dah. Sekali ni saja. Dah mula buat sekali, seronok. Maka dia jadilah berkali-kali selepas itu. Lafaz yang ketiga ini dia ambil dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang menceritakan, semasa salat tahajud, Nabi SAW membaca isti'azah dengan lafaz di atas sebelum baginda membaca Al-Quran, selepas membaca doa iftitah. Ini dalam salat, ini baca isti'azah ini. Dalam sembahyang tahajud, sebaik Nabi baca doa iftitah, sebelum baca Quran, Nabi akan baca doa isti'azah ini. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Hadis bagaimana dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Daud, Jami' At-Tirmizi, Sunan Ad-Darimi, menurut tahqiq Sunan Ad-Darimi, hadisun sahih. Hadis yang sahih. Kemudian apa makna lafaz isti'azah ini? Kita dah sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maknanya apa itu? A'udzubillah maksudnya aku berlindung dan bernaung dengan Allah. Bukan berlindung saja, tuan-tuan sekalian. Mana berlindung, bernaung. Kita minta Allah Ta'ala naungi kita. Allah Ta'ala jaga kita. Allah Ta'ala pelihara kita. Jangan biarkan kita ini berseorangan dalam berdepan dengan apa saja musuh kita. Iblis ke, syaitan ke. Syaitan pula Quran kata ada dua. Minal jinnati wan nas. Ada syaitan di kalangan jin dan ada syaitan di kalangan manusia yang sentiasa mempengaruhi kita. Syaitan
Siapa syaitan ni tuan-tuan sekalian? Syaitan ini adalah nama bangsa atau golongan jin yang kafir dan menerhaka kepada Allah. Jin yang Islam kekal jin. Sama juga manusia yang Islam, dia kekal manusia. Tapi jin yang kafir dipanggil syaitan. Sama juga manusia yang kafir pun, yang menyesatkan orang pun syaitan juga. Jin ada kalangan yang Islam dan ada yang kafir. Bangsa jin yang kafir itulah dinamakan sebagai syaitan. Sebab itu tuan-tuan sekalian, marah bertengkar macam mana pun kawan-kawan, jangan sebut syaitan. Syaitan ni maknanya dia kafir. Bangsa syaitan itu keseluruhannya adalah kafir, tidak ada yang beriman. Ketua mereka adalah iblis. Ada pendapat berkata iblis adalah bapa dan asal usul bagi bangsa syaitan. Tapi kita tuan-tuan sekalian, Nabi Adam AS, asal usul kita, walaupun anak-anak cucu dia, anak-anak cucu manusia lah, anak cucu dia ada yang Islam, ada yang kafir, tapi bapa kita tu kekal Islam, Nabi dan juga Rasul. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau ikut pendapat yang kedua ini, iblis ni dia bapa kepada jin. Tapi jin ni tuan-tuan sekalian, pak pun kafir. Tinggal anak-anak bagi bagus. Mana ada anak-anak dia panggil jin-jin yang Islam. Dan para ulama khilaf tuan-tuan sekalian, adakah di kalangan jin ni ada rasul, ataupun mereka menumpang rasul dari kalangan manusia? Yang ittifaq para ulama'nya, yang disepakati oleh ulama, Nabi Muhammad SAW adalah rasul untuk dua-dua bangsa, bangsa manusia dan juga bangsa jin. Sebab itu ada surah jin dalam Quran sendiri pun Allah Ta'ala cerita jin yang jumpa Rasulullah beriman, beriman kepada Allah Ta'ala. Bahkan dalam surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala banyak ulang 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang mana satukah yang ingin kamu dustakan, yang kamu ingin nafikan. Ketika Rasulullah SAW baca surah ini pada awal sampai habis, pada sahabat-sahabat semua senyap saja, dengar tuan-tuan sekalian, tak ada bunyi apa-apa. Lalu Rasulullah kata, jin-jin ni lagi bagus daripada kamu. Aku baca surah ini, kata Nabi SAW, kepada jin. Setiap kali sampai ayat fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana satu yang nak kamu dustakan, wahai manusia dan jin? Mereka menjawab, tidak ada ya Allah, semua nikmat kamu belaka. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Jin, kamu ni senyap. Dia lebih kurang macam kita lah. Senyap ni ada dua makna. Satu tak faham, dua atau tiga makna. Satu tak faham, yang kedua kerana khusyuk, yang ketiga kerana lena pun boleh jadi juga. Dia senyap juga. Tapi kata Rasulullah, jin ni setiap kali aku baca fabi, 31 kali, tuan-tuan bayangkanlah, 31 kali Allah Ta'ala ulang. Tiap sebut satu ataupun dua nikmat, Allah Ta'ala tanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan kamu yang mana satu yang kamu nak nafikan, wahai jin dan manusia. Ala rabbikuma, wahai kamu berdua, mana dua bangsa jin dan juga manusia. Menurut Al-Quran, syaitan juga terdapat di kalangan manusia. Mereka ialah golongan manusia yang mengikut jejak langkah syaitan jin. Jadi tuan-tuan sekalian, dan insya-Allah kita masuk dah waktu. Sudah masuk waktu. Tuan-tuan tandalah di situ. Kita berhenti situ, insya-Allah. Kuliah kita di sini kita kira buku ni lah. Ingat nak buat diskusi saja, tapi duk kuliah pun mingguan, tuan-tuan sekalian, mana kita baca sampai habis insya-Allah. Baca sampai habis. Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan yang ada beberapa sesi pengajian yang memang anda baca kitab, tak banyak hurai, kerana nak habiskan kitab, fokusnya itu. Selain pada tafsir itu pun bukan baca saja, banyak hurai juga tafsir. Tapi
Ada beberapa majlis, contohnya kalau tuan-tuan, tapi majlis baca kitab Ihya Ulumuddin, terjemahan Ihya Ulumuddin ada 8 jilid. Kalau tuan-tuan nak ikut, tuan-tuan kena beli terjemahan yang diusahakan oleh Kiai Haji Ismail Yaqub. Itu yang asal. Itu. Tapi tuan-tuan kena hadir kuliah tu secara online. Secara dipanggil pagi-pagi 7 hingga 8 pagi. Tak ada kena bayaran apa. Dan masa tu ikut ustaz. Dia akan istiharkan daripada masa ke masa. Bila nak kata esok ada, tuan-tuan boleh masuk. Esok tak ada, tak ada. Tapi sekarang ni biasa 1 minggu 4 kali. Dan sampai dah bab ilmu ni dalam Ihya Ulumuddin dah sampai siri yang ke-17. Siri yang ke-17. Bagi tuan-tuan yang berminat lah. Tuan-tuan minat, tuan-tuan kena mesej dekat kerana ada saudara Akif, dia yang uruskan grup WhatsApp itu, yang bagi maklumat. Dia yang uruskan grup WhatsApp itu. Tuan-tuan kena masukkan nama tuan-tuan, nombor, nanti dia akan masuk grup WhatsApp itu. Tuan-tuan akan tahulah. Pagi tak ada. Cuma dalam bulan Rabiul Awal ini, tuan-tuan berselan, dalam bulan Rabiul Awal, bacaan Ihya Ulumuddin pada waktu pagi itu seminggu saja, sekali saja, hari Jumaat pagi. Adapun hari-hari yang lain itu bersempena dengan bulan Maulid ini, kita baca kitab Nabi Muhammad SAW, sejarah bangsa, sejarah tentang bangsa Nabi Muhammad, kelahiran keturunan Nabi Muhammad SAW dan juga kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ini buku ni lah, buku yang anda tulis sendiri. Tapi untuk tuan-tuan yang mengikuti dalam internet itu, PDF tu dia bagi percuma. Jadi tuan-tuan tak beli buku ni pun tuan boleh ikuti, sebab dalam PDF tu dibagi dalam siri online itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian, itu beberapa majlis bagi tuan-tuan yang nak ikuti. Di samping tafsir itu di pagi kuliah duha, dan juga tiap-tiap malam. Bagi tuan-tuan yang mungkin, sebab tuan-tuan bersalam memang kena targetkan untuk khatam tafsir 30 juzuk. Sebab itu di Matin hari Khamis, dan tiap-tiap malam di hampir semua masjid yang nak bagi kuliah di Perlis ni, semua tafsir. Semua tafsir. Jadi cuma surah-surah yang berbeza. Bagi tuan-tuan yang memang berminat untuk untuk khatam lah, insya-Allah kita akan cuba khatam. Keseluruhan khatam tafsir dipanggil. Khatam baca itu biasa tuan-tuan. Dia khatam tafsir itu, cuma tuan-tuan kena rajin sikitlah. Rajin ikut kuliah tafsir, boleh khatam tafsir. Dan itu juga ada juga berhasrat untuk mengkhatamkan Ihya Ulumuddin pagi-pagi itu. Setiap pagi itu insya-Allah mungkin dalam 2 tahun. Dalam 2 tahun akan khatam juga Ihya Ulumuddin, dan ada rakaman. Ada dipanggil, ada penganjur, dia rakam semua siri bacaan terjemahan Ihya Ulumuddin. Dia baca satu kalimah demi satu kalimah. Kalau ada pembetulan tu akan sebut pembetulan. Dan di sini insya-Allah tuan-tuan bersekalian, kita akan cuba khatamkan siri tafsir dan tadabbur Quran. Ini siri yang pertama ni. Siri yang pertama surah Al-Fatihah, dan anda sedang tulis tadabbur surah Al-Baqarah. Bukan tadabbur ini bukan keseluruhan kita ambil, dia panggil, dan setiap buku ini macam buku ini dia 100 muka surat. Surah Al-Baqarah pun 100 muka surat juga. Kita ambil surah-surah ayat-ayat sebagai mewakili surah Al-Baqarah. Itu tuan-tuan bersekalian, insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala bagi keberkatan pada kita, insya-Allah, batan masa dan juga ilmu. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.